khidmat yang diberikan oleh Abu Bakrin dan keluarganya untuk kepentingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hijrahnya menunjukkan adanya perancangan yang mantap, yang matang dan mantap. Baik, sambung perenggan seterusnya. Khidmat yang diberikan oleh Abu Bakrin beserta dengan keluarganya, termasuklah Amir bin Fuhairah sebagai hambanya, semuanya itu adalah di bawah perancangan yang matang dan mantap, iaitulah mesti ada planning, perancangan. Baik itu dalam ilmu pengurusan, antara yang diajar kepada kita ialah perancangan, planning. Kita mesti merancang apa sajalah dalam kehidupan. Soal jadi ke tidak itu Allah, tetapi merancangnya untuk kita merealisasikan benda itu adalah sesuatu yang ditentukan di dalam agama Allah dan menunjukkan bahawa manusia perlu berusaha selebihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk dalam kerangka usaha itu ialah planning. Sebab itu dia bagi kalender besar. Planner 2019 contoh. Apa kita nak buat 2019? Apa plan kita? Apa yang kita nak rancang? Walaupun kita tak tahu jadi ke tidak, termaktub ke tidak, itu hak Allah. Tetapi merancangnya sesuatu yang dituntut. Rasulullah merancang dengan matang dan mantap. Tidak melalui jalan biasa, tetapi kona melalui suatu jalan ke arah selatan kota Makkah, iaitulah di arah rukun Yamani, ke arah Yaman. Tidak Nabi ke arah utara. Nak pergi Madinah mesti utara. Nabi merancang, Nabi berfikir, Nabi merasakan sudah semestinya Abu Jahal, Abu Sufyan yang masih belum Islam pada waktu itu, Nabi yakin dalam ilmunya bahawa mereka mesti akan menuju arah utara, kerana Yathrib duk utara daripada Makkah. Maka Nabi menghala ke selatan. Selatan ke mana? Arah Yaman. Ke mana? Jabal Thur. Jabal Thur itu arah selatan. Madinah itu arah utara. Sebab itu kiblat kalau kita di Masjid Nabawi, kiblat kita arah mana? Selatan. Kerana Kaabah di bahagian selatan. Madinah utara, patah balik ke selatan, itulah kiblat. Maka Nabi berpatah ke belakang menuju ke Yaman. Itulah rukun Yamani. Rukun Yamani Kaabah itu arah Yaman, arah selatan 3, 4, 6 kilometer daripada kota Makkah ialah Jabal Thur. Itu strategi. Mesti ada perancangan. Nabi buat semua itu sambil bertawakal kepada Allah. Baik. Kewaspadaan terhadap keadaan dengan cara yang bijaksana. Kena ada sifat kewaspadaan. Ni hijrah. Waspada Nabi. 12 pemuda dengan pedang terhunus. Pedang pula mengikut riwayat baru beli pedang baru. Abu Jahal keluarkan peruntukan baru. Luluh. Luluh mesyuarat kabinet Abu Jahal, luluh beli pedang baru 12 bilah. Cari 12 pemuda daripada setiap kabilah, standby luar rumah. Nabi tahu tak? Tahu. Nabi ada tak siap siaga? Ada. Nabi ada kewaspadaan? Ada. Sampai disebut dalam Rahiqul Makhtum bagaimana Nabi keluar di waktu malam dengan membaca
waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Sambil Nabi lempar debu pasir, lena puak-puak tu, tak nampak Nabi keluar. Rotek mampu boleh baca ayat. Sampai depan dia PJ, lesen ni cik. Tak lekat, dosa berlambak, okok pun tak berhenti lagi. Baca 60 kali sampai tukar gear, waja'alna mim, sampai depan lesen. Allah, Rasulullah sedah. Leno 12. Nabi keluar elok sampai tengok depa. Depa tidur malam dengan pelah hayak, dengan rokok standby semua nak bunuh Nabi. Nabi baca hak tu. Itu sikap kewaspadaan mesti ada. Dalam, kalau konteks kita, dalam kita nak menjaga Islam tu, sifat waspada tu kena ada. Sebab musuh sentiasa mengintai-ngintai dan mencuri peluang. Baik. Menempatkan setiap orang dari orang-orang yang berhijrah pada tempat yang tepat. Kalau kita belajar management, kita jumpa istilah subordinate. Dia panggil subordinate, orang bawah. Tepat ataupun sesuai dengan tugas masing-masing. Ini mesti ada. Dalam kita nak merealisasikan cita-cita ataupun perancangan kita, walaupun tawakal itu amat penting dan menjadi penyudah kepada perancangan kita, tetapi meletakkan orang-orang di tempatnya adalah sesuatu yang dituntut. Ini kena faham. Sebab itulah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya bawa satu contoh. Kenapa Rasulullah ketika selesai Bai'atul Aqabah yang pertama, seramai 12 orang Ansar yang memeluk Islam di kawasan Mina, di Jamratul Aqabah, tidakkah kita semua mafhum dan maklum dan kita ma'ruf bahawa sesungguhnya orang yang dipilih oleh Nabi adalah Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Persoalannya kenapa? Ini dia contoh meletakkan orang tepat pada posisi dia. Dalam keadaan Rasulullah tahu siapa dia Mus'ab bin Umair, yang Nabi lantik kirim pergi ikut 12 orang ni balik ke Yathrib, pergi jumpa orang Yathrib, ajak pada Islam. Tahun depan Bai'atul Aqabah yang kedua, tidakkah jumlahnya 72 orang, bertambah lagi 60? Kenapa Nabi memilih Mus'ab? Inilah contoh meletakkan orang tepat pada tempat dia. Ini kena ada kebijaksanaan. Kerana Nabi tahu siapa Mus'ab waktu dia jahiliyah. Nabi baca keluarganya keluarga kaya, keluarganya keluarga yang sering mengadakan parti, sering mengadakan majlis, kalau kita katalah majlis makan malam, koktail dan sebagainya. Majlis ni Abu Jahal datang, Abu Lahab datang. Waktu tu Mus'ab dia masih belum Islam, maka dia pakar dalam melayan orang. Setakat layan Abu Jahal, Abu Lahab tu dia tahu dah ilmu dia ada. Maka dia ditugaskan oleh mak ayah dia sambut tetamu, campur dengan orang, tanya Abu Jahal, tuan nak makan apa? Sana ada cokodok, sana ada cakui, dia tunjuk semua.
Rokok tuan beli sendiri, dia kata. Ada cucuk udang, sana aiskrim lah, macam-macam lah orang kenduri. Tak cukup dengan nasi. Kalau tok nenek, tak apalah, niat bagi orang makan, tak apa, tak ada salahnya, pahala lagi. Dia biasa dah. So Nabi pilih dia sebab dia dah terbiasa jumpa orang besar-besar. Kalau Nabi kerah Umar, saya ingat Umar mai Yasrib, dia pun penampak lah. Dia ketuk pintu anak Islam, kata tak mau, dia tinju itu lah, selesai kes. Tapi Nabi pilih Mus'ab, orang yang biasa bergaul dengan orang-orang besar. Nabi tahu nanti Mus'ab nak kena jumpa JKKK Yasrib, nama dia Sa'ad bin Mu'az, tu ketua kampung orang Madinah daripada Ansar. Dia dihormati, lagu mana nak layan dia. Nabi tahu Mus'ab dah biasa layan orang besar, tu yang Nabi pilih Mus'ab hampir. Itu kecerdikan. Nak suruh anak kita, tengok, kita kena tahu perangai anak kita. Ada anak kita PR dia tak tinggi, jenis pendiam. Diam aja. Dalam diam-diam rokok isap juga. Ada anak kita yang jenis, kalau dia tak ada, dia pergi outstation, kawan-kawan dia riuh cari dia. Dia jenis tu, PR dia tinggi, orang tua kenal dia, orang muda kenal dia. Dia tak ada 2-3 hari ya, jam puak-puak tu. Jenis tu ada pula. Kita kena suitablekan mereka dengan tugas kerja mereka. Kalau bak kenduri nak panggil orang bagi kad ke apa, jangan suruh hak nombor 1 pendiam tu. 20 kita bagi kad, 20 tu balik. Kena suruh hak nombor 2 mulut bising tadi tu, sejak selesai habis. Minta kad lain pula. Itu contoh kita nak sebut meletakkannya pada suitable places, pada tempat yang kena dengan suitable person. Itu kita mesti ada dalam kita merancang sesuatu. Hari kenduri, bab kalau zaman kita dulu, zaman lah catering, zaman kita dulu 60-an 70-an, kita kecil-kecil, kakak kita kahwin kan, zaman tu pertama wajibal gunah mesti ada kumpulan gitar rancak kan. Dia buh tiang tu, tiang buluh tu, parachute Air Force tu abang-abang dia tahulah ni, tahun 60-an 70-an mesti ada tu kugiran, kumpulan gitar rancak, short form kugiran. Malam start dia punya muqaddimah ialah ayah pengantin akan menyanyi dulu. Mampus. Abang-abang dia senyum. Mereka tahu zaman dia apa. Tak silap menyanyi apa. Sudah ada tu tobat dah. Kalau Melaka dia panggil cak kuncak. Mampus. Runtuh pentas tu. Ayah mai dulu, ayah pengantin akan rasmi dulu. Ada lagu Ramli lah 60-an, lepas tu baru jemput pengantin. Mampus zaman tu. Allah bersanding tu saya cakap lah zaman tu. Tuan-tuan, waktu tu mana ada catering. So bila masak tu, perancangan tuan rumah tu dia tahu dah siapa yang nak masak, orang tua jenis mana, hak jenis pandai basuh beras, hak jenis basuh ayam, semua dia detail dah. Saat lagi habis pinggan nak kena basuh. Zaman kita dulu lah catering rembat semua kita letak ya. Zaman kita 60-an 70-an, kat belakang tu nanti basuh pinggan. Basuh pinggan tu hampa nak suruh siapa? Anak-anak muda umur 18, 19, hampa kena jolok dia downhill baru dia basuh. Iya, tak ada rokok mampus mereka nak basuh. Hampa suruh orang tua basuh pinggan, mati syahid dalam baldi tu. Mereka lena. Ini zaman kita dulu. Siapa nak sambut saat tu imam nak mai. Saat lagi pelah pengantin perempuan nak mai, siapa nak sambut, siap detail dah.
tu contoh kerja kahwin. Lah tak ada lah catering semua, tak ada nak gaduh. Dulu kita cari buluh, pelantar apa nak buh pinggan apa semua, malam-malam rewang lah, mereka kata rewang lah, tidur pukul 3 pagi, rokok tu saya cakap terbakar rumah. Adik-beradik mai penuh berimpun, utara, selatan, timur, barat mai tidur malam tu. Allahu Akbar. Tu zaman 60-an, 70-an dan mungkin 80-an. Lah tak ada dah. Allah tak ada dah. Lah siap dengan DJ. Siap dengan DJ. Selamat datang ke perkahwinan, macam-macam lah suara dia tu. Kan? Di kemah 1 cucuk kodok, kemah 2 cakui, kemah 3 rokok. Jangan berebut-rebut, rokok itu free, hanya sekotak saja. Selamat merokok. Cara lama-lama dengan DJ macam-macam. Nak sebut apa tuan-tuan, mesti ada orang pada tugasnya yang tertentu. Itu Nabi ajar dalam peristiwa hijrah. Letak Abdul Rahman, letak Abdullah, hang kerja bagi maklumat, pasang telinga hang. Asma, hang hantar makanan. Semua tu. Amir bin Fuhairah, hang bawa kambing belah petang. Disusun sambil bertawakal kepada Allah. Baik.